Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya 210-324 Ahmad bin Muhammad Fazil. Berdasarkan buku yang saya kaji yang bertajuk Peradaban dan Perkauman di Malaysia, Hubungan Etnik Melayu dan Cina yang ditulis oleh Wan Nur Hasniah bin Wan Hussein, kajian lalu yang membahaskan isu hubungan etnik sama ada dari sudut politik, ekonomi, sistem kelas dan sejarah masih kurang berjaya meleraikan konflik hubungan etnik yang berlarutan hingga masa kini. Fokus utama peradaban dan perkauman di Malaysia, hubungan etnik Melayu dan Cina, menganalisis dan menilai punca konflik antara etnik Melayu dan etnik Cina dalam proses pembinaan negara bangsa di Malaysia dari sudut baru, iaitu perspektif peradaban. Ini merujuk kepada dua nilai utama yang terangkum dalam peradaban dan budaya yang dikenali sebagai nilai induk dan rukun teras. Usaha memupuk kesatuan antara etnik Melayu dan Cina bukanlah sesuatu yang mudah kerana masing-masing lahir dengan mewarisi unsur budaya dan peradaban yang bertembungan. Jurang yang memisahkan hubungan kedua-dua etnik ini mungkin dapat dikurangkan dan kerjasama mampu dipupuk sekiranya semua pihak sedia bertolak ansur serta memahami kedudukan masing-masing menerusi sejarah. Proses pembinaan negara bangsa di Malaysia bermatlamat pengukuhan kesatuan dalam kalangan komuniti etnik yang berbeza, terutamanya antara komuniti Melayu dengan komuniti Cina. Bagi melancarkan pentadbiran dan meningkatkan kemakmuran ekonomi, walau bagaimanapun, objektif tersebut sukar dicapai disebabkan perbezaan warisan peradaban seperti agama, bahasa, budaya, ekonomi, politik dan sosial. Kesannya, meskipun Malaysia sudah mencapai kemerdekaan lebih 50 tahun, namun pemupukan rasa saling mempercayai agak sukar dan kepuashatian masih lagi wujud di antara satu sama lain. Kajian mengenai hubungan etnik antara komuniti etnik di Malaysia sudah pun diketengahkan oleh ramai pengkaji, sama ada dari perspektif politik, ekonomi, sosial ataupun sejarah. Namun, kajian dari sudut peradaban yang melibatkan hubungan etnik antara komuniti Melayu dan komuniti Cina belum lagi dikemukakan. Dapatan daripada kajian ini menunjukkan perlakuan dan tindakan manusia dipengaruhi oleh dua nilai utama yang diterangkan dalam peradaban dan budaya, iaitu nilai induk dan rukun teras. Nilai induk adalah nilai dalaman yang mengemudi pemikiran dan perlakuan manusia, manakala rukun teras pula merakumi agama, budaya, bangsa, ekonomi, politik, sosial dan kesenian yang wujud dalam sesebuah peradaban dan budaya. Hasil daripada warisan yang berbeza, kajian ini mendapati punca konflik antara etnik Melayu dan etnik Cina. Nilai induk etnik Melayu berasaskan budi Islam yang seterusnya melahirkan nilai tolak ansur dan tolong-menolong demi mencapai matlamat keamanan. Bagi etnik Cina, nilai induknya berasaskan filial piety yang melahirkan nilai kecinaan yang tegar, semangat kepuakan yang kental dan sikap pragmatis untuk mencapai matlamat menjadi sebuah komuniti etnik yang unggul. Manakala rukun teras utama yang dipertahankan oleh etnik Melayu ialah nilai ketuanan politik Melayu, agama Islam, bahasa Melayu dan adat rasa Melayu. Bagi etnik Cina pula, rukun teras yang dipertahankan adalah budaya Cina, bahasa dan pendidikan Cina dan ekonomi Cina. Konflik mulai terungkap dalam proses pembinaan negara bangsa kerana salah satu matlamat adalah untuk melahirkan satu bangsa yang bersatu padu. Dia memerlukan satu set nilai dasar kebanggaan yang boleh dikongsi bersama. Pada peringkat ini, didapati
komuniti Melayu dan komuniti Cina berusaha untuk mempertahankan rukun teras masing-masing. Selaku penduduk asal etnik Melayu, begitu bersungguh-sungguh mempertahankan rukun teras mereka untuk dijadikan dasar kebangsaan bagi pembinaan negara bangsa. Manakala bagi etnik Cina, usaha untuk melindungi rukun teras tetap dipertahankan dengan alasan mereka telah banyak menyumbang kepada pembinaan ekonomi di negara ini. Bagaimana setiap komuniti etnik mempertahankan hak mereka telah memaparkan nilai induk masing-masing dengan pengemudi nilai induk budi Islam. Pendekatan yang ditengahkan etnik Melayu ketika menyelesaikan pertikaian lebih memaparkan sikap bertolak ansur dan akan berterusan selagi mana ancaman yang diketengahkan tidak melampaui batas tertentu. Manakala bagi etnik Cina, perlindungan terhadap rukun terasnya lebih memaparkan sikap yang radikal seperti mengadakan mogok, hartal, demonstrasi dan penentangan secara bersenjata, iaitu yang terungkap perlindungan terhadap rukun terasnya yang memaparkan sikap radikal seperti mengadakan mogok, hartal, demonstrasi dan penentangan secara bersenjata, ianya terungkap hasil daripada pengemudian nilai induk, filial piety, kecinaan yang tegar dan pragmatis. Hasil daripada kajian semenjak dari pengenalan polisi dissension oleh British sehinggalah pada masa kini menunjukkan trend konflik hubungan etnik antara komuniti Melayu dengan komuniti Cina yang dirumuskan sebagai bersifat peradaban seperti yang diutarakan menerusi peradaban dan perkauman di Malaysia, hubungan etnik Melayu dan etnik Cina. Sekian daripada saya, Ahmad Muhammad Fazil.